Sambutan hangat pengunjung di Karnival Udara Antarabangsa Melaka 2024. Antara paparan berita menarik dari Melaka. Terus langsung bersama Nur Syafinas Sari. Silakan. Ya, lebih 50% panggilan kecemasan diterima di seluruh Malaysia. Dilayani oleh petugas Pusat Panggilan Kecemasan Malaysia 999, MERS 999 yang berpengkalan di Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, ia dikendalikan oleh petugas yang profesional dan cekap. Beliau memuji kualiti perkhidmatan disediakan Telekom Malaysia Berhad dalam melayani panggilan kecemasan serta proses menjejak lokasi pemanggil. 50% panggilan itu datang di call center di Melaka ni. Jadi saya amat tertarik dengan kualiti respon center oleh Telekom Malaysia ni untuk melayani panggilan-panggilan seluruh Malaysia, dan mereka-mereka yang bertugas itu dilatih dan terlatih untuk melayani pelbagai masalah. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada Telekom Malaysia. Beliau berkata demikian selepas melawat dan menyantuni petugas MERS 999 di TM Bandar Kabah. Karnival Udara Antarabangsa Melaka KUAM 2024 yang kini sedang berlangsung di Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka LTAM Batu Berendam sehingga esok mendapat sambutan positif daripada pengunjung. Bagi mereka, ia diibaratkan seperti mini 5 walaupun dianjurkan secara sederhana. KUAM 2024 menampilkan 12 aset milik ATM membabitkan kereta kebal, pesawat, helikopter, senjata api dan pertunjukan udara selain pelibatan 28 agensi, syarikat serta akademi penerbangan. Saya macam menarik nak tengok jet pejuang dari TUDM, daripada jet pejuang daripada Malaysia punya company. Supaya kita dapatlah belajar sesuatu. Kalau sesiapa yang teringin nak jadi juruterbang, bolehlah datang ke sini. Boleh belajar tengok macam mana dia landing, macam mana dia naik atas, macam mana dia lepaskan tadi. So kita tengok kat sini nampak seronok lah sebab kita boleh belajar macam-macam, budak-budak boleh tengok dan secara dekat, sebab sebelum ni kita biasa pergi ke Lima Langkawi semua kan, tapi kita tak boleh masuk sampai ke dalam. So dekat sini kita boleh dengan cara lebih dekat, dan kebetulan dia diadakan pada waktu cuti sekolah. So baguslah untuk ni pengunjung yang datang ni. Okay, sambutan dia sangat menggalakkan dan kita alu-alukanlah kedatangan orang ramai untuk menyaksikan aset-aset yang dipamerkan dalam KUAM 2024 ini. KUAM 2024 merupakan salah satu aktiviti kalender tahunan Kerajaan Negeri sempena Tahun Melak Melaka TMM 2024. Melaka FM sasar 1 juta like menerusi media sosial TikTok sempena showcase Gegau Melaka FM yang berlangsung di panggung bangsawan malam ini. Menurut Pengarah Jabatan Penyiaran Melaka, Siti Norbaini Khairi, sasaran itu mampu dicapai selepas melihat kejayaan showcase sebelum ini yang berjaya mendapat lebih 700,000 like. Beliau berkata showcase berkenaan diadakan mengikut 3 segmen yang mendapat sambutan di Melaka FM, iaitu Janji Rock, Warung Dangdut dan Intrend. Saya menyuruh kepada orang ramai jangan lupa untuk malam ini saksikan di TikTok Melaka FM ataupun di Facebook Melaka FM dan juga di RTM Klik. Kita bawakan konsert Gegar Melaka FM bersama 6 artis popular tadi, dan kita cuba capaikan misi 1 juta likes untuk siaran malam ini. 6 artis terkenal tanah air iaitu Afiq Syazwan, Ani Mayuni, Izzat Lazim, Ara Johari, Haiza, Zamani Slam serta juara bintang Melaka FM Abdul Rauf Yusof akan membuat persembahan malam ini. Melaka akan mencari bakat baru bidang isukan dengan mengadakan program turun padang di peringkat sekolah. Esko Negeri Datuk Vivi Shamugam berkata, program itu dijangka dilaksana bermula tahun hadapan. Tapi kali ini saya ingat tahun hadapan kita akan bawa ke sekolah-sekolah supaya kita akan hancurkan pertandingan-pertandingan di bangku sekolah. Bermakna apabila kita menganjurkan pertandingan di bangku sekolah, maka kita dapat mencari talent ID, talent identification, boleh membantu kerajaan negeri dan juga membantu diri mereka sendiri untuk enhance sukan e-sports ni.
Sebelum ini, atlet e-sukan Melaka telah menyumbang pingat dalam beberapa kejohanan termasuk di Sukma Sarawak Ogos lalu. Setakat ini sahaja perkembangan dari Melaka. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Terima kasih Syafinas langsung dari Melaka. Main peranan lebih agresif dalam memperkasa aliran bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Kerajaan Melaka memastikan 22 buah institusi TVET di negeri itu menjadi platform terbaik melahirkan golongan belia berkemahiran seiring keperluan prospek kerjaya pada masa akan datang. Ikuti laporan wartawan Mazuria Zulkifli. TVET diberi peruntukan tambahan kepada 7.5 bilion ringgit. Kerjasama dengan industri, peluang latihan untuk belia rentan termasuk miskin bandar dan orang asli, TVET bagi manfaat masyarakat. Kerajaan negeri sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan industri tempatan bagi melonjak pembangunan TVET. Kita memainkan kerajaan negeri memang sentiasa agresif when it comes to kolaborasi di antara industri dan juga pendidikan TVET di negeri Melaka. So kita wujudkan satu platform ataupun satu vehikel untuk kerajaan negeri menjadi koordinator kepada pembangunan kolaborasi kerjasama di antara industri dan juga TVET ini. Peruntukan Belanjawan 2025 yang antaranya mementingkan permengkasaan TVET membuka peluang lebih luas kepada pelbagai lapisan golongan belia, antaranya dengan menumpukan belia rentan termasuk daripada kelompok miskin bandar, terpinggir, pedalaman dan orang asli. Saya dalam JPKK Kampung, sebenarnya pihak JAKWA ataupun Jabatan Kemajuan Asli Alor Gajah Jasin telah banyak memberi latihan bukan hanya di pihak di dalam negeri Melaka lah, di luar pun ada, di mana latihan-latihan ni ada yang membentuk seakan macam TVET lah. Maksudnya mereka didedahkan dengan apakah kemungkinan yang ataupun bidang-bidang yang akan dia orang boleh ceburi. Sebab saya memang dah minat lah dengan macam barang komputer apa semua. Ada saya tengok dekat dalam internet apa, lepas tu ada orang macam dalam kalangan ni disebar-sebar lah nak masuk ke ni ke tak. Itulah. Rasanya meluas, dia ada pelbagai, dalam saya belajar tu dia ada cara-cara cabling, dalam rangkaian networking macam tu, programming macam tu. Pembangunan TVET seiring keperluan semasa mampu melahirkan tenaga pakar berkemahiran tinggi sekaligus menyumbang kepada sosioekonomi individu dan negara serta meletakkan Malaysia sebagai negara berdaya saing di peringkat global. Usaha kerajaan memperkasakan aliran TVET yang membabitkan pelbagai program dan kursus bagi memastikan tenaga kerja bersedia menghadapi cabaran industri pada masa akan datang. Mazuria Zulkifli, RTM. Kerajaan Negeri Melaka merancang untuk jadikan lapangan terbang antarabangsa Melaka sebagai hub serantau bagi penerbangan yang melibatkan Semenanjung Malaysia dan Indonesia Barat serta Singapura. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rao Yusof berkata ia masih dalam perbincangan bersama pihak berkuasa penerbangan awam. Melaka adalah satu lapangan terbang yang begitu strategik untuk menjalinkan hubungan udara di antara kedua-dua negara. Kerana ia boleh digunakan daripada Indonesia ke Melaka dan Melaka ke Singapura. Terpulanglah pada syarikat penerbangan tempatan untuk mengambil kesempatan ini untuk menjadi pengantara di antara penerbangan domestik daripada Melaka. Berkaitan demikian selepas merasmikan Karnival Udara Antarabangsa Melaka 2024. 6 individu termasuk seorang wanita ditahan semalam dipercayai terlibat kejadian bunuh seorang lelaki di Batu Anam, Segamat.
Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Ahmad Zamri Marinsah berkata 2 lelaki dan seorang wanita ditahan kerana disyaki terlibat dalam kejadian itu. Manakala 3 lagi lelaki ditahan atas kesalahan khianat dan kerusuhan. Siasatan mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada perselisihan faham antara suspek dengan mangsa. Pergaduhan mengakibatkan mangsa berusia 30 tahun terbunuh disebabkan dibasan dan tetakkan parang oleh suspek terlibat. Rakan mangsa yang cuba meleraikan pergaduhan juga cedera. Suspek utama mempunyai 7 rekod jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 148302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Kulai, seorang wanita kerugian hampir RM510,000 selepas rumahnya terbakar dalam satu kejadian pada Rabu lalu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pembakaran mercun sehingga menyebabkan kebakaran. Susulan itu, 2 lelaki masing-masing warga tempatan dan seasing ditahan kerana disyaki melakukan perbuatan khianat terbabit. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tan Seng Lee memaklumkan lelaki tempatan ditahan di rumahnya di Taman Sama pada 31 Oktober. Manakala warga asing itu dicukup di perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah berkenaan semalam. Selain dia didapati positif dadah, turut dirampas pelbagai jenis mercun dan kedua-dua suspek direman sehingga 6 November. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan dan Seksyen 8 Akta Bahan Letupan.